Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Firman Allah Taala dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Maksud ayat ni sesungguhnya hanyalah orang yang beriman itu sifatnya sekian. Dalam ayat ini Allah menggunakan innama untuk memberitahu sekiranya orang itu beriman, maka sudah semestinya memiliki sifat yang akan disebut. Iaitu pertama, iza zukirallahu, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya mesti gemetar. Hatinya mesti rasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa iza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Dan apabila dibaca ayat-ayat Allah, sama ada ayat Al-Quran ataupun dia melihat kebesaran Allah, maka kesannya apa? Zadatuhum imana. Pasti imannya akan semakin meningkat. Jadi pengajaran daripada ayat ni, Allah nak bagi tahu orang beriman imannya sentiasa meningkat. Caranya apa? Iaitu sama ada membaca ayat Al-Quran dan menghayatinya, ataupun melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila allazi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Idz qala Ibrahim inna rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib wa buhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Maksudnya, ingatlah wahai Muhammad, cuba kamu ingat, cuba kamu fikir ketika mana Ibrahim didebati ataupun Ibrahim berhujah dengan seorang raja, seorang yang diberi kerajaan. Allah tak sebut siapa namanya, tapi Allah bagi tahu orang ni diberi al-mulk, kerajaan. Maksudnya, antara sebab manusia sombong ialah bila ada kerajaan, bila ada kuasa. Maka itu antara punca manusia kufur kepada Allah dan tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga dia berdebat dengan Nabi Ibrahim. Lalu dia bertanya kepada Ibrahim, siapakah Tuhan kamu? Maka Ibrahim menjawab, Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah yang boleh menghidup dan mematikan. Maka kata raja ini, yang di dalam tafsir disebut adalah Namrus, Qala ana uhyi wa umit. Maka aku juga boleh menghidup dan mematikan. Maka kata Nabi Ibrahim AS, Inna Allah, sesungguhnya Allah, ya'ti bisyamsi minal masyriq. Okey, kalau kamu boleh menghidup dan boleh mematikan, maka Tuhan aku boleh mengeluarkan matahari daripada timur ke barat. Maka bawalah matahari itu secara terbalik, iaitu terbitkannya daripada barat. Maka Allah kata, fabuhital ladzi kafar. Maka tercenganglah orang kafir sebab tidak ada hujah. Dan Allah kata, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang zalim. Jadi pengajaran daripada ayat ini, Ibrahim cukup yakin bahawa Allah itu adalah Esa. Allah tidak ada tandingannya. Tetapi dalam masa yang sama, Allah nak bagi tahu, walaupun Nabi Ibrahim telah yakin tentang keesaan Allah, kebesaran Allah, tapi Nabi Ibrahim sentiasa mencari sesuatu untuk menambahkan keyakinannya. Maka sebab itulah selepas beberapa ayat, Allah menyebut lagi tentang bagaimana Nabi Ibrahim meminta kepada Allah sesuatu dalil, bukan untuk meyakinkan, tapi untuk menambah keyakinan. Untuk menambah keyakinan, maka kata Ibrahim AS, wa iz qala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min, qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Kata Ibrahim kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, tunjuklah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Maka Allah bertanya kepada Ibrahim, adakah kamu tidak yakin kepada kebesaran aku, keesaan aku? Kata Ibrahim, bala, bahkan aku dah yakin. Tetapi liyatma'inna qalbi, supaya keyakinan aku semakin meningkat. Keyakinan aku semakin mantap. Maka Allah pun memberitahu kepada Ibrahim, ambillah seekor burung,
kemudian potong-potong, kemudian letak di atas gunung. Sebahagian letak di gunung ini, sebahagian letak di gunung yang lain. Kemudian kamu serulah. Maka burung yang telah dimatikan dan dipotongkan, bila diseru, dia hidup dan terbang. Daripada situ Ibrahim semakin yakin tentang kebesaran Allah. Pengajarannya apa? Walaupun dia adalah seorang Nabi, walaupun dia adalah telah yakin kepada Allah, kebesaran Allah, tapi dia sentiasa mencari sesuatu untuk memantapkan lagi keyakinan yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengajarannya bagi setiap orang yang beriman ialah jangan berada di satu tahap. Apabila dah beriman, jangan berada di tahap itu sahaja, tapi sentiasalah memikirkan kebesaran Allah, sama ada merenung ciptaan Allah yang begitu hebat dan begitu jelas menunjukkan kebesaran dan keesaan Allah. Ataupun sama ada mentadabbur ayat-ayat Allah setiap hari, ayat demi ayat. Jadi kalau seorang Nabi yang telah yakin kebesaran Allah, keesaan Allah, pun sentiasa mencari sesuatu untuk memantapkan lagi keyakinannya, maka orang seperti kita, orang biasa, yang iman kita turun naik, kadang-kadang keyakinan kita pun tak berapa yakin, maka lagi perlu untuk kita sentiasa mencari sesuatu untuk memantapkan keyakinan kita kepada keesaan Allah, kebesaran Allah. Sama ada dengan kita melihat kebesaran Allah yang begitu hebat, ataupun kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan memikirkan maksud-maksudnya dan kita menghayati serta beramal dengannya. Itulah ciri-ciri orang beriman yang Allah sebut dalam surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman imannya sentiasa meningkat. Jadi kalau Nabi sentiasa meningkatkan imannya, maka orang macam kita lagi wajib memastikan iman kita tidak berada di satu tahap sahaja, tapi sentiasa ditingkatkan, dimantapkan, dikuatkan supaya kita semakin dekat kepada Allah dan keyakinan kita kepada Allah menjadikan kita semakin bersemangat untuk beramal dan untuk bersedia menghadapi kehidupan akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.